Seperti mana yang telah saya nyatakan pada awal video tadi, kamu dikehendaki untuk membuat assignment ataupun laporan untuk makmal yang pertama ini. Jadi ini merupakan ataupun gambar rajah yang tertera ini merupakan apa yang kamu perlu buat lah. Dan dengan gambar rajah ini juga saya akan tunjukkan ia sebagai video tutorial ataupun langkah kerja yang saya akan tunjukkan kepada kamu dalam video ini, cara untuk menyiapkan part ini ataupun assembly project ini. Jadi mari kita sama-sama mempelajari dan memahami mengenai apa yang kita nak lukis sebentar lagi ni. Kita akan lukis assembly part ni, ataupun kita panggil di sini dia punya nama seluruhan ni adalah butterfly valve ni. Okey, so di atas ni adalah tertera dia punya bill of material ataupun BOM. So kalau kita merujuk pada item, dia ada 9 item, dan kita tengok pada part ni dia ada 9 lah, 1 sampai 9. Dia merujuk pada balloon yang ada ni, balloon number. Kemudian pada assemble section ni pun ada tunjuk lah dia punya part dia yang dah dibuat secara keratan rentas ataupun section. Okay, so 9 part ni kita tengok satu persatu. Kalau rujuk pada kuantiti ni merupakan bilangan jumlah part yang ada lah. Kalau contoh, kalau ada 2 unit, so dia ada 2 unit screw lah kat sini kan, contoh. Okay, kemudian ada part name, ada description. Okay, part pertama nama body yang nombor 1 ni. Okay, part kedua adalah screw ataupun kita panggil di sini round head machine screw. Ada 2 di sini. So ni di sini pada bahagian sini. Okey, part ketiga adalah yang kita panggil plate. Part keempat adalah shaft. Part kelima pula wood key yang macam lock kecil ni. So kamu boleh tengok di sini. Part nombor seterusnya, nombor 6 adalah retainer pada bahagian hadapan. Kemudian kuantiti untuk part nombor 7 ni ada 3. So ia merupakan screw jugalah, round head machine screw. So kalau tengok pada description ni, dia ada tulis ada punya size screw dan juga size untuk dia punya thread lah. So ni dia punya standard size atau spec untuk screw detail. Pada bahagian lain, kalau kita tengok di sini dia punya material, dia punya bahan setiap part tu lah. Okey, seterusnya part nombor 8 di sini. Kalau tengok pada gambar rajah ni, part nombor 8 adalah arm yang dibuat daripada steel. Okey, part seterusnya nombor 9 adalah satu nut, sebuah nut yang berukuran di sini spek dia adalah M10 darab 1.5 punya size straight lah. Okey, part nombor 9. Okey, seperti mana assignment kamu dikehendaki untuk membuat screenshot Maksudnya bila kamu lukis semula objek ataupun drawing yang ini, so nanti jangan lupa ataupun kamu kena screenshot siap-siap lah dia punya setiap langkah kerja yang kamu nak kena lampirkan pada kamu punya report. So contoh macam saya tunjukkan report contoh tadi kan. So kat sini dia akan tunjukkan setiap screenshot dan beberapa langkah kerja secara ringkas sehingga siaplah setiap part tu. Tapi untuk yang kali ni, saya nak kamu cuma perlu tunjukkan screenshot untuk 2 part saja. Jadi di sini kamu kena tunjukkan part yang pertama ni, kamu kena screenshot setiap proses pembuatan dia tu, setiap proses nak lukis, naik 3D macam mana kan. Kamu kena buat screenshot. Dan part yang kedua kamu kena tunjuk adalah part yang nombor 4 ni, yang nama shaft ni. Jadi kat sini kita boleh andaikan part yang agak mencabar ni kamu kena tunjukkan lah dia punya proses langkah kerja tu. Kamu nyatakan dia punya screenshot ataupun gambar yang menunjukkan kamu membuat proses benda tu kan. Okey, faham maksudnya kat sini part pertama kamu kena tunjuk adalah yang body ni macam dia buat ni. Kemudian part kedua adalah shaft. Okey, kemudian untuk dia punya detail drawing, kalau tengok pada contoh ni, kamu dikehendaki untuk menyatakan juga dia punya proses masa kamu buat assembly ataupun constraint tu, kamu cantum tu, kamu tunjuklah sikit-sikit dia punya tangkap layar ataupun screenshot tu juga. Kamu kena tunjuk dia punya cara kerja tu
Di situ barulah kita dapat memahami yang kamu buat, ataupun kamu dapat memahami cara untuk membuat constraint ataupun assembly, proses pencantuman part yang kamu buat nanti semua. Okey, so macam saya kata tadi, saya ulang semula part yang kamu kena tunjuk screenshot. Satu body ni tunjuk langkah kerja dia, kemudian part kedua adalah shaft, tunjuk langkah kerja dia juga. Kemudian yang ketiga, tunjukkan dia punya proses kamu cantumkan ataupun kamu constraint dia punya assembly drawing ni. Kamu cantumkan setiap part ni menjadi satu objek macam ni. Okey, kemudian untuk lampiran yang seterusnya, yang terakhir, kamu kena lampirkan dia punya detail drawing kan. So detail drawing macam dia buat ni, kamu kena buat satu detail drawing yang lengkap. Contoh yang macam yang ada ni. So kamu kena tunjuk lah. Part yang pertama, kamu kena tunjuk body. So kamu kena tunjukkan lengkap dengan dia punya dimension, setiap pandangan. Kalau kita tunjuk kat sini, dia punya pandangan adalah third angle projection kan. So ada pandangan hadapan, atas, top, kemudian ada side, ada juga dilengkapi dengan section. Satu contohnya detail A. Okay, contoh detail A. So kamu kena siapkan ataupun kena tunjukkan dia punya detail drawing yang lengkap. Okey, ini untuk part yang nama body. Kemudian yang shaft pun juga kamu kena buat satu juga untuk tunjukkan ataupun kamu kena lampirkan pada assignment kamu. Okey, untuk seterusnya kamu kena buat satu lagi detail drawing ya. Tadi yang pertama part nama body, sediakan detail drawing. Kedua yang nama shaft tadi tu. Kemudian yang ketiga, kamu kena buat detail drawing yang menunjukkan assembly, ataupun kamu kena buat satu detail drawing untuk assembly tu lah. Macam yang ada ni, kamu kena tunjukkan dia punya pandangan depan, atas, sisi, buat section, detail, isometric, dan jangan lupa sediakan dia punya bill of material. Okay, so kalau kamu nak buat dia punya macam ni, exploded view ni, so ni merupakan bonus lah kalau kamu nak letak ataupun nak lampirkan sekali. Okey, so boleh faham ya. Okey, tanpa membuang masa, saya akan tunjukkan kepada kamu ataupun kita boleh lihat di sini okey, bagaimana cara untuk kita mula melukis ataupun membuat part yang pertama lah. So kita cadang kat sini, yang part pertama yang kita nak buat adalah part yang nombor 1 ni. Dan nama dia di sini adalah part nama body ni lah, dan description dia punya material diperbuat adalah daripada cast iron. Okay, so cara kita nak buat tu, kita boleh study dia punya dimension dulu. Saya harap kamu dah sedia dengan dia punya soalan ataupun gambar rajah plan yang ada ni. Okay, so kita boleh tengok part ataupun dimension yang nama body ni. Kita boleh study lah dia punya setiap dimension, ukuran, radius, diameter, tinggi, segala specification yang dia diberikan. Okey, so boleh kita tengok di sini ketinggian keseluruhan adalah di sini dia bagi 57.2 daripada bawah ke atas, dan segala diameter, radius dia ada bagi kat sini. So dekat atas ni ada radius berapa, 12.7 untuk yang lengkung di sini. So kat sini ada 6. So kamu boleh tengok ada hole, ada 6 type lah. Di sini ada 6, atas ada 3, bawah ada 3. Dan apa lagi kat sini depan ni ada radius. Okey, kalau kamu study di sini, kamu boleh lihat specification yang diberi di sini. Kamu boleh tengok ada 2 nilai diameter. So di sini ada 2 diameter, size diameter lah, satu dekat luar dan satu dekat dalam. Kalau kamu biasa lihat ikon ni, ini adalah ikon untuk simbol counter bore, sejenis type hole, yang di mana dia terdapat 2 jenis circle ataupun hole di sini, dan terdapat 2 jenis deep lah. Dan ini adalah ikon ataupun simbol untuk simbol deep, kedalaman dia lah. Okay, so kamu boleh perhatikan setiap dimension ataupun specification yang diberikan. So pun kat sini dia ada hole punya specification. Dia ada tulis 3 kat sini. 3 maksudnya ada 3 unit lah, 3 hole. Ni M4.5, dia punya size, dia punya lubang skru, size straight, dan deep dia adalah 9.35. So semua lengkap diberikan dia punya diameter dan specification. Okay, kita boleh mulakan di sini. Bila kita dah study semua mengenai part yang kita nak lukis ni, so kita boleh berpindah pada software
and escape lah. Okay, sebelum tu saya ingatkan untuk kalau kamu nak buka ataupun nak run software ni di makmal komputer, kamu kena check, kamu kena double check dia punya license bundle. Maksudnya di sini kamu kena on kan license bundle tu, pastikan dia aktif ataupun dia on. So cara dia, kamu klik pada start button, saya pernah terangkan sebelum ni. Klik pada all apps, kita nak cari folder NX Siemens. Okay, Siemens NX, klik pada folder ni. So di sini scroll ke bawah sikit, kita cari icon tool, licensing tool. So di sini kamu kena klik ataupun klik pada check pada bundle setting, pastikan applied bundle sudah berada di kawasan sini lah. So kalau sebelum tu berada di kawasan sini, kamu kena klik arrow ni untuk pindahkan dia pada bahagian applied bundle, dan kamu boleh apply dan kamu boleh tutup lah dia punya ni. Sebab sebelum ni saya pernah buat benda ni, so dia akan default lah, dia akan save default dia macam ni. Kita cuba double check je. So kalau dah buka, kita boleh run ataupun klik pada software NX tadi. Software NX ni kamu boleh bawakan ke desktop, right click macam biasalah kalau nak. Okay, ini software dia. So untuk kita mulakan part yang pertama, so kita klik di sini adalah seperti biasa, klik file, new file, ataupun terus klik pada icon new. Okey, di sini bila kita klik icon new, so dia punya new setting window akan keluar. So di sini ada bermacam-macam tab, dia punya mode lah, dia punya menu yang kita perlu pilih. So untuk melukis bahagian ataupun part yang kita nak buat ni, so pastikan kita klik pada bahagian model. Model ni adalah untuk kita lukis part model lah, untuk kita lukis part yang kita nak buat assembly nanti. Setiap part yang kita lukis, kita akan pilih pada bahagian model. So biasanya bila kita klik model, kalau kamu lihat pada bahagian NX atas ni, pada bahagian atas, di mana bahagian atas tu kita panggil dia quick access bar tu, dan atas tu biasa tulis NX je kan. So kalau bila kita klik model, bila kita apply nanti, dia punya bahagian atas dia akan tulis NX, ada dash, dan kita ada tulis di situ modeling. So kita menggunakan model punya mode lah di situ. Okey. So kalau kita nak buat part model, so dia akan ditulis modeling. Contoh kalau kamu lepas ni nak buat manufacturing ataupun macam simulation CNC untuk lab kedua kan. So nanti di situ bila kamu nak gunakan new drawing tu, kamu kena klik bahagian manufacturing lah. So manufacturing, bila kamu klik OK, so nanti dekat sini ada, dekat bahagian atas ni akan tulis NX manufacturing. OK, so dia ada beza kat situ. So untuk bila kamu nak buat simulation, nak tengok dia punya apa ni, finite element ataupun sebagainya, kamu boleh klik pada simulation di bahagian sini. So dia akan bagilah. So nanti dekat sini NX simulation, dia akan tertera pada bahagian atas quick access bar ni. Okey. Bila kamu nak buat drawing, bila kamu klik pada drawing tu, dia akan keluar NX drawing, dan baru dia akan keluar mode ataupun macam title block lah kat sini kan. Okey. So itu secara ringkas, dan untuk secara yang permulaan, untuk yang kita nak guna macam saya guna tadi, kita klik pada bahagian ataupun tab model, dan pastikan kamu klik mm. Unit dia adalah mm. Kalau kamu dah buat inci, so inci lah. So kita dah buat dalam mm, pastikan dia mm. Dan pada bahagian name ni, pada bahagian name, pastikan dia berada pada bahagian ataupun highlightkan pada type model. Okey. So model part ni ataupun new file name, kamu boleh bagikan nama part yang kita nak lukis lah. So kita di sini kamu boleh namakan part yang kamu nak lukis adalah body. So contohnya part body dot, dan dot dia punya file type adalah .prt. Okey. Okey, so bila kamu dah select sini, so folder dia akan tanya kat mana kamu nak save kamu punya file project ni. So saya sarankan di sini kamu kena create satu new file. Contoh dekat desktop, saya akan buat satu file baru. Kamu kena create satu folder baru, dan kamu boleh namakan folder kamu sebagai kamu punya nama projek lah. So projek yang kita nak lukis dia punya assembly adalah
butterfly wharf. So kita namakan butterfly wharf sebagai nama folder kita lah, dan semua part yang kita nak save nanti kita simpan dalam folder yang kita create ni. Okey, so pastikan kita simpan dia pada tempat yang kita ingat lah, dan namanya kita pasti boleh cari kemudian. Okey, so kita klik OK. So dia akan ikutlah dia punya folder punya extension ni, user, nama user yang guna, desktop dan dia punya folder. So bila kamu dah lengkap pada bahagian new drawing ni, kita boleh klik pada OK. Okey, ini adalah paparan ataupun interface untuk kita nak lukis kita punya part drawing lah. So kalau kamu tengok di sini, dia ada home, curve, dia punya ribbon button, dia punya source panel. So pastikan kamu select di sini pada bahagian roles ni, kamu pilih pada content dan klik pada role advance. So kalau kamu tengok di sini, dia punya keterangan dia adalah, kamu boleh baca lah, role advance ni dia akan memaparkan interface yang optimum untuk kita buat CAD. So kalau kita klik pada contoh kat sini, role cam essential, dia akan sikit aja ikon yang keluar. So nanti saya takut bila saya tunjuk ataupun nak guna satu ikon tu, kalau kamu klik pada role yang bukan role advance ni, dia punya ikon ni dia tak banyak yang keluar. So nanti kamu mungkin ada masalah nak cari dia punya ikon lah. So kamu klik di sini role advance. So klik saja pada load role ni, kamu klik pada OK, tak ada masalah, dia tak akan mengganggu apa-apa. Kalau kamu tengah melukis, tengah buat drawing pun, bila kamu klik pada role advance ni, dia tak ada efek pada kamu punya drawing. So dia punya drawing tak berubah apalah, dia cuma berubah pada dia punya interface saja. Okey, so yang pertama, cara untuk melukis dia punya drawing ni ataupun part yang kita nak lukis adalah kita nak lukis daripada bawah lah kan, dua circle ni. Yang radius pertama adalah radius 35.7 yang luar, dan yang dalam ni diameter diberi di sini adalah 49.2. Okey, itu adalah benda pertama yang kita nak lukis lah. So bila kita nak mula melukis, pastikan kita keluarkan dia punya plane macam biasalah. Kalau software Inventor pun sama, klik pada sketch ni. Okey, so pastikan kamu familiar dengan benda ni. Plane yang dipaparkan adalah plane yang sama pada mungkin software-software yang lain pun sama. Dia ada top, ada right plane, ada front plane. Kamu kena pilih mana-mana satu lah. So saya tak perlu rasanya saya tak perlu terangkan lah bagaimana keadaan plane yang seharusnya kamu gunakan, sebab kita akan melukis benda-benda yang seboleh-bolehnya sama pandangan seperti apa yang tertera pada soalan yang diberikan. So bila kita nak lukis daripada bawah, so plane yang kita nak gunakan semestinya adalah plane daripada bawah lah kan, daripada bawah ke atas, macam seolah-olah di sini top plane kan. So kita klik pada top plane ni, ataupun kamu boleh cuba-cuba dia tengok di sini kalau kamu nak uncheck pada show principal plane, dia akan tutup lah, tak ada apa kat sini. So kamu boleh klik saja pada top plane. So bila dah select tu, dia dah warna kuning kat sini. So bila dah select, kamu just klik OK. Okay, ini merupakan dia pandangan top plane lah. Kita melukis daripada top ke atas. So dia akan face kepada kita lah, dia punya plane ni. Okay, so kita boleh mula lukis. So di sini macam saya kata tadi, kita nak lukis dua circle ni. Circle pertama radius 35.7 dan circle kedua 49.2. So kita lukis circle yang pertama dulu. So cara nak lukis circle seperti biasa, dia pada bahagian home tab ni, klik pada group curve, ada circle ni, klik pada ikon circle. So di sini tak ada apa-apa, just klik pada center origin ni, kamu klik. Pastikan bila kamu bawakan cursor ke tengah-tengah ni, dia ada keluar macam XY, YC. So dia punya XY 0Y0 lah. Pastikan dia XY punya dia punya nilai tu adalah 0 untuk membuktikan ataupun memaparkan plot ataupun point yang kamu klik tu adalah betul-betul pada origin.
So kamu klik pada origin. Okey, bila kamu klik, kadang-kadang dia akan keluar benda macam ni tau. Dia akan kita nak pastikan point yang kita klik tu berada pada tempat yang mana. So kalau kamu nak baca pada pilihan yang ada ni, dia sebenarnya tak pasti yang kita sebenarnya nak klik kat mana. So dia tanya kita untuk pastikan lah. So kita kena klik pada existing point yang kat sini dia tera sketch origin on sketch. So kita klik pada sini lah. So dia akan pastikan benda tu. So dia akan define, kita klik pada origin XY 00 Okey, so bila kita dapat benda macam ni, so dia akan tertera dia punya diameter. So kita di sini rujuk dia punya radius, so kita kena darab 2 lah, 37.5. 35.7 saya darab 2 sebenarnya dia bagi radius tadi kan, sebab kita sekarang nak masukkan diameter. So kita just darab, tekan tanda bintang tu, dan kita masukkan angka 2 lah, sebab nak darab 2. Okey. Okey, so dia akan dapat benda macam ni. Okey, ini adalah bulatan pertama. Okey, kalau kamu nampak dia punya size dimension tu nampak macam besar kan, so kamu boleh klik ataupun klik pada option kat sini klik pada bahagian sini, menu, kemudian pada task ni kamu klik pada sketch setting, dan di sini kamu kena check pada fix text height on screen. Kamu boleh klik apply dan OK. So dia punya dimension dia tak akan besar sangat macam yang tadi lah, sebab kita akan fix dia punya text height mengikut kita punya zoom. Okey, so dah lebih sesuai lah. Okey, dapat ikut maksudnya tadi klik pada menu, task, kemudian sketch setting, dan kamu klik ataupun check pada fit text height on screen, dan kamu klik pada apply. Okey, so ni adalah bulatan pertama. Kemudian bulatan kedua sama juga, klik pada circle, klik pada center tengah-tengah tu. Okey, kalau dia keluar macam ni tak apa, klik pada point ni sama je mana-mana, ataupun existing point, original sketch, ataupun arc center, sama juga dua ni kan. Kalau ni dah bukan ni point of curve ni, kamu kena pastikan benda ni point yang kamu nak select center circle tu, kamu kena klik pada point yang betul. Okey, so bila point yang betul dah kamu klik, dia akan define lah mana tempat yang kamu nak confirmkan tu. Okey, di sini bulatan kedua, kalau mu tengok dia punya diameter adalah 49.2. Okey, dapat 2 circle, tekan escape untuk batal arahan. Okey, sekarang kita punya drawing ni menghadap pada top view kan. Kalau kamu tengok box tu, arrow yang warna biru ni adalah arrow Z sebenarnya. Kalau kamu nak tengok pada isometric, kamu boleh right click pada mouse. Kita boleh klik di sini, dia punya orient view ni. Kamu tengok di sini ada macam-macam view yang kita boleh pilih. Okey, untuk trimetric view ataupun dia ada macam-macam view lah. Kalau kamu tengok isometric, kamu klik pada N button. Kalau kamu tengok pada hub, kamu punya keyboard tu, dia sebelah button delete tu kan ada N kan. So button N tu kamu boleh tekan N untuk shortcut untuk pandangan isometric secara shortcut lah, secara cepat. Kalau nak tekan top, kamu control alternate T, kamu boleh tengok di sini lah. Okey, so secara paling cepat kita tengok pada button isometric ataupun tekan N pada kamu punya keyboard. Okey, so ni isometric view dia lah. Kamu boleh ataupun nampak dia punya pandangan isometric kalau kamu tekan N pada keyboard kamu. Kalau kamu nak kembali pada top tu, kamu klik lah pada surface, pada kita panggil kat sini seolah-olah macam kalau dalam Inventor dipanggil view cube lah. Kalau kamu klik pada surface yang atas ni, dia akan kembali pada face ataupun top plane, ataupun yang plane yang kita pilih mula-mula tadi lah. Ok, so kalau tekan N semula, dia kembali pada, tekan N, dia akan kembali pada
isometric view. Dan bila kamu dah zoom in zoom out contoh macam tu kan, kalau kamu klik pada left click 2 kali, dia akan fit pada kamu punya mouse. Dan okey, untuk kamu pen kamu punya drawing, pen dia tak sama dengan Inventor. Kalau Inventor kamu klik pada roller mouse, kamu klik dan drag, dia akan pen kan, maksudnya dia terus pen. Tapi kalau bila saya buat benda tu dekat NXCAD ni, dia akan dia jadi rotate. Dia lain kat sini. Okey, nampak sekarang dia rotate ni. Jadi kalau rotate ni saya tak suka sangat. Kecuali kalau dia dah jadi 3D, tak apa. Kita nak pen ni, kita nak tengok dia dalam keadaan sudut yang lain. Contoh macam tu kan, kita nak penkan dia. Untuk pen, kamu kena tekan pada control pada sekejap okey, control pada keyboard kalau kamu tekan, dan jangan lepas, kamu hold control. Bila kamu klik pada ataupun hold, kamu scroll tu, kamu hold ataupun jangan lepas pada scroll mouse. Kalau kamu gerakkan mouse, dia akan zoom in zoom out macam ni. Okey, so untuk function pen, klik pada shift, dan bila kamu hold pada scroll mouse, contoh sekali saya terangkan, contoh sekali lagi, tekan shift pada keyboard, jangan lepas, tekan shift, hold. Dan pada roller mouse kamu tekan dan hold juga, dua-dua shift pada keyboard dan roller pada mouse. Bila kamu dua-dua ni kamu tekan hold dan kamu gerak mouse, dia akan pen macam ni. Okey, nampak macam susah sebab kita tak biasa sangat kan, tapi bila dah biasa rasa okey lah. Okey, so bila kita tekan pada roller mouse saja tanpa tekan shift hold pada keyboard, dia takkan jadi pen, dia jadi rotate. Ni jadi macam tak best sangat kan, tapi kamu kena biasakan benda ni. Okey, so kalau kamu nak dah terpusing-pusing, tak tahu macam mana kan, kamu tekan saja pada N pada keyboard, tekan button N, END tu, dan kamu akan dapat dia punya ni lah. So kalau kamu nak pen semula, kamu tekan shift, bergerak dia punya pen ni, nak gerak kiri atau atas bawah lah. Okey, faham sini? Kamu kena biasakan benda ni. Okey, so bila kamu dah pen agak sudut agak sesuai, kita boleh extrudekan benda ni. Kita boleh klik pada finish sketch. Okey, so kita boleh klik dia punya extrude icon ataupun klik pada X punya. Dia ada shortcut kat sini. Kalau dia ada shortcut, kamu boleh tekan shortcut mouse lah, tekan pada keyboard, kamu klik pada extrude. So dia akan automatic select dia punya profile yang tengah ni. Okey, so di sini kalau kamu nampak di sini, dia ada single curve, connected curve, dia ada peranan dia kat sini. Kalau kamu select benda ni betul, dia akan pilih pada benda yang betul lah. So nanti mungkin benda ni kita akan guna. So kita biarkan dulu pada single curve. Okey, kalau dia dah klik pada bahagian tengah ni, okey, so bila dia dah klik pada bahagian tengah ni, so kita dah dapat dia punya profile yang tengah. Kalau kita rotate dia punya objek dengan menekan roller mouse atas dan bawah, kita boleh rotate untuk confirm. Kita boleh pastikan dia punya ketinggian. Kita check lah kat sini, ketinggian dia adalah 57.2. Masukkan dia punya distance. Okey, pada bahagian sini okey, bila kita dah select, so dia akan warna kuning ni dah okey lah. Dia dah nampak preview dia kan. So pada direction, kamu boleh tukar. Kalau tak pasti dia pergi nak mana, kamu boleh klik pada arrow ni, nak pergi atas ataupun pergi bawah. So saya kekalkan dia pergi ke atas lah kan. Nampak ada arrow dia ke atas sini. Okey, so pastikan dia punya direction adalah betul. Kemudian ada limit dia ada start dan end. Start dia ni, kalau nak pastikan dia start daripada awal, so dia punya nilai kat sini adalah 0mm lah. Kalau kat sini kamu nak start symmetry untuk membahagi dua bahagian ke apa kan, kamu boleh klik dia pada symmetric value, dan dia akan membahagi pada dua garisan tengah tu lah kan. Dia akan bagi nilai symmetric. Dia ada macam-macam option yang kamu mungkin akan gunakan nanti. Okey, so di sini kalau kita tengok di sini, kita kena masukkan dia punya end distance. So masukkan kat sini
57.2. So kat sini ni memang tak ada apalah, macam bowling ni memang dia punya tak ada apa. So invert ni just biar je lah. So nanti kita akan lihat kalau kita akan guna pada benda yang lain. So kita apply dan ok, cancel lah untuk tutup. Ok, so kita dapat dia punya bentuk silinder macam ni dengan lubang di bahagian tengah. Ok, so kita klik ataupun tekan N pada button untuk isometric. Ok, dapat macam tu. Kalau kita tengok kat sini ada garisan warna biru kat bawah ni kan, kita punya garisan sketch tu kan. Kalau kita nak hidekan benda tu, kita boleh kembali pergi pada source button ni. Kita boleh lihat pada resource bar ni, kita klik ataupun kita lihat pada part navigator dan kita uncheck pada sketch punya proses ni. Okay, nampak saya tekan pada bahagian mata ni untuk hiddenkan dia punya garisan yang biru ni, sebab dia tak nampak, tak cantik kan. Ini adalah garisan biru yang kita buat sketch tadi. So kalau kita nak hide ataupun uncheck, nak tutup kepada ataupun kita nak hiddenkan garisan biru tu, kita klik pada button sketch pada part navigator tu. Ok, so bila kita pangkah ni, so garisan biru tu dia akan hilang lah. Ok, kita teruskan. So pada part yang seterusnya, kita nak lukis bahagian tengah ni. Ok, so di sini kalau kita tengok dia punya jarak daripada center ke center circle yang kecil ni, so dia tulis kat situ 44.5 dan hole yang tengah-tengah dia bagi 6 meter, dia bagi 6 diameter, so ada 6 unit lah, dan diameter di situ adalah 11.9, yang kecil, yang luar tu dia bagi radius 12.7. ok, nampak kan. So di situ kita boleh buat ataupun kita sambungkan dia punya tangent tu ke lengkung bulatan. Dia akan dapat tangent lah, straight line itu. Ok, so caranya macam mana kita nak teruskan? Macam biasa, klik pada sketch. Macam inventor juga, klik pada surface yang atas tu. Bila kita bawakan cursor ke tengah, dia nampak dia highlight warna merah tu kan. Kita sekarang tak perlu klik pada plane lagi, kita nak klik ataupun nak klik pada surface yang bahagian atas yang warna merah ni. Ok, bila kamu klik, dia akan bertukar warna kuning dan kamu boleh klik ok. Ok, so ini merupakan pandangan top lah ni. Ok, so kita fokuskan bahagian atas ni. Saya nak penkan dia, so saya shift hold dan shift pada roller mouse dan tukar ataupun drag ke bawah sikit. Ok, so kita akan lukis bahagian sini lah. Ok, caranya sama juga, klik pada circle. So kat sini pada option circle ni ada macam kamu nak select yang mana, dia ada beberapa input lah. Ok, biarkan pada default. So dari center ni kamu drag ke atas dan kamu klik pada satu tempat. Ok, kamu kena lihatlah semula dia punya, sebab saya drag benda ni daripada bawah kan. Saya drag daripada bawah dan dia punya jarak daripada center tu adalah 44.5. So pada bahagian yang X dan YC tu, itu merupakan nilai X dan Y lah. Untuk nilai X saya nak biarkan kosong, dan pada nilai Y saya nak tukar dia pada 44.5. So saya tekan tab dan saya masukkan 44.5 sebagai jarak yang kita dah tengok pada soalan tadi. So bila saya tekan enter, ok, bila saya tekan enter, yang atas tu dia akan lari macam lari sikit kan. Saya tekan, pastikan saya tekan kosong. Saya tak nak ubah nilai X. So saya biarkan kosong dan saya enter sekali lagi. Ok, bila saya enter, baru saya dapat tuju center of circle tu. Center of circle yang saya buat tu sama ataupun sama nilai X, sama nilai Y dia dengan soalan, iaitu 44.5. Nilai X dia merupakan kosong lah. Ok, so dia berada tepat pada point yang kita nak. Ok, so di situ bila dia tanya diameter, kita boleh buat diameter circle yang pertama 11.9.
Okey, bila dah siap tu, escape, dan kamu boleh buat lagi sekali satu circle pada center yang sama, dan kamu boleh buat diameter yang kedua, iaitu di sini berapa ni, 12.7. Okey, so sama juga 12.7 kali 2 untuk diameter. Pastikan kamu, kalau kamu malas nak kira lah, kamu tekan enter je, dia akan dapat nilai diameter. Okey. Okey, di sini kita dah dapat 2 buah circle dengan mengikut pada dimension pada soalan. So kamu escape button untuk batal arahan. So di sini kita nak buat satu line di hujung sini, tangent tegak ke bawah dan menyentuh pada lengkungan yang sini. So sebelum tu kita nak buat satu mode barulah, ataupun kita kena buat benda ni, iaitu kita kena includekan garisan yang lengkungan yang luar ni sebagai dia. Sebab sekarang kita, bila kita melukis pada satu surface yang atas ni, dia tidak define ataupun tidak tak kenal lah, dia tak kenal garisan ini sebagai garisan yang betul sebenarnya, ataupun garisan yang valid lah. So kita kena klik pada include ni, klik pada icon include pada group include, dan kamu klik pada garisan yang luar ni. So bila dah select objek warna kuning tu, kamu boleh klik OK. Okay, bila dapat macam hidden center line ni, so kamu boleh biarkan lah, memang kita nak macam tu pun. Okay, so tak ada apa-apa kat situ. Teruskan proses yang seterusnya, klik pada line, dan di sini pastikan kamu drag dia punya point yang kita nak start buat line pertama tu pada garisan di sini. Kamu drag ke sini, pastikan dia ada satu dot tu, klik di situ, dan bila dia keluar benda tu, klik aja point on curve, dan okay, dia akan detect tangent lah sebenarnya. Tangent ni dia akan ikut je ke mana-mana garisan yang kita nak bawa, dan sekarang kita nak bawa dia ke bawah. So bila dah ke bawah tu, sebenarnya kita agak susah sebenarnya nak tentukan dia lurus ke tak kan. Kita sebenarnya boleh teruskan je garisan tu ke bawah kalau kita nak pastikan garisan tu lurus. Kalau kita just bawa ke sini aja, dia nampak macam sengit-sengit kan, dia macam susah kan. Kita bila dah dia macam melekat ataupun dia punya cursor tu macam fix pada serenjang pada garisan Y tu, kamu just klik je lah dia punya endpoint, biar dia terlebih tak apa. Ok, pastikan di sini dan ke bawah. Boleh So kat sini belah kanan pun sama, klik pada line. So daripada center circle ni, dragkan ke kanan sampai dia jumpa point tu, klik. Bila dia keluar benda ni tak apa, point on curve. Jangan klik pada eye center, sebab eye center kat tengah kan. So klik pada point on curve, dia akan detect tangent. Ok, so bila detect tangent, baru kamu klik ke bawah. Dan pastikan bila kamu bawa garisan tu straight, dia akan ada arrow ke atas tu. So bila dia ada keluar arrow ke atas pada cursor kamu tu, dia confirm lah dia punya garisan tu adalah garisan yang serenjang ataupun straight. Ok, klik je, tak apa, tak sama panjang, tak kisah, sebab kita akan trimkan dia. So klik pada icon trim, klik pada icon trim, dan kamu boleh padam garisan yang mana kita tak perlukan. Kiri putuskan, sini pun tak perlu, sini pun kita tak nak, dan satu lagi Okey, sebab kita sekarang selepas ni kita akan nak perlukan profil yang dalam ni. Tapi bila kita nak tentukan profil ni, dia kadang-kadang tak define dia punya garisan sini tau. Dia tak akan membentuk satu lengkungan yang tertutup, faham tak? Jadi kita kena trim yang garisan yang luar ni. Okey, saya cuba dulu. Sebab kadang-kadang dia tak ada, kalau dia tak jumpa dia profil tu. Kalau tak jumpa profil, kamu kena create satu circle kat sini. Saya cuba dulu Okey, klik pada finish. Okey, macam biasa extrude.
Okay, extrude saya kena select yang sini, yang dalam ni. Dia susah macam ni, dia tak jumpa profile. So kita kena cancel dulu, reset dia punya apa ni, reset dan cancel. Jangan apply sebab kita tak jadi benda ni. Klik pada undo. Okay, so pada sketch nombor 3 ni just right click dan kita boleh edit. So kita edit semula lah kat sini. So kat sini ni sepatutnya dia boleh trim ni. Saya cuba dulu, boleh sekali. Okay, dia memang tak boleh nak trim tak apa. So kalau tak boleh trim, kita kena create satu circle baru. So klik circle daripada center yang sama macam tadi, existing point. Okay, so bila kita buat circle dengan dia punya diameter dia follow yang bawah ni ataupun sentuhkan pada hujung garisan ni pun sama. Okay, so escape. Baru kita trimkan dia. Yang luar ni kita tak nak. Okay, so luar tak nak, dia yang dalam ni, yang ni nampak macam warna merah highlight, kan? Okay, saya close. Baru saya klik pada finish sketch dan saya klik pada end untuk isometric dan saya teruskan proses extrude. Klik pada ikon dalam ni. Okay, kita zoom out sikit. Okay, baru dia jadi nampak tak? Ada beza kan dengan yang tadi tu, sebab dia tak dapat dia punya profile yang sini, yang garisan yang kat dalam sini. So bila kita dah buat garisan tu, baru dia dapat dia punya profile yang kita nak pilih. Okay, so kat sini bila dapat profile, select curve dia dah dapat. Yang dia punya direction ni tak apa, kita boleh edit kemudian. So kita just tukar dia punya direction lah. Klik pada direction, reverse ke bawah. Okay, bila dah klik ke bawah tu, pastikan pada end distance kamu select dia punya berapa ni lah, 8mm. Okay, 8mm ni boleh ni memang invert lah, unite, tak ada apa-apa kat sini. So kita boleh apply dan cancel untuk tutup dia punya setting. Okay, dah siap pada satu figure kat sini. Okay, so macam tadi juga ada garisan warna biru ni kan, kita nak hide dia punya garisan tu, klik pada sini, nampak pada sketch, pada part navigator ni, tutup ataupun uncheck dia punya sketch, dia punya preview kat sini. Okay, so dia akan hilang lah warna biru tadi. Okay, bila kita nak lukis part yang sama ni, satu part ni kepada 3 bahagian, so kita just buat pada 3D mode aja lah. Kalau kita pada 2D sketch tadi, pada sketch yang ketiga tadi, kalau kamu nak buat sketch dia 3 bahagian, kamu buat apa ni, array, bola array benda tu kan, boleh juga. Ada 2 kaedah lah kat sini. Kamu nak buat siap-siap 3 figure tu pada 3 tempat pada mode sketch, ataupun kamu nak buat satu, siapkan dulu dan kamu array pada 3 tempat pada 3D mode pun tak ada masalah. Mana-mana kaedah pun sama. Okay, kita teruskan kat sini untuk kita buat array. So dia bukan namanya array, saya kena double check dulu, tengok kat sini apa yang ada. Okay, klik pada pattern feature untuk membuat array tu. Okay, dia nama dia kalau dalam Inventor dia mungkin array ke bukan. So ni dalam NXCAD, so nama dia kat sini pattern feature lah. Klik pada icon tu, dia akan keluar macam ni. So klik pada sini pastikan kamu select pada figure yang betul lah. Rotatekan dulu dan kamu select pada bahagian yang tertera ni. Pastikan kamu select pada tempat yang betul lah. Dia akan select pada figure yang kita buat tadi. Okay, so bila kita dah select pada pattern yang tempat yang betul, picture ni, so pada bahagian pattern definition ni, so betul lah dia punya kat sini dia tulis circular kan. So dia macam-macam bahasanya, linear, circular, polygon, mengikut layout yang kita nak lah. So kita pilih pada circular. So pada seterusnya rotation axis, kita klik pada specify vector. So kita klik pada face yang kat luar ni, pada surface pada luar ni, dan kita try tengok yang lain. Count and span
Okey, klik pada count and span. Dia ada macam-macam kat sini count and pitch, count and span, ada pitch and span. So kamu boleh gunakan mana-mana satu lah. So saya akan gunakan sini count and span. Count dia ada 3, kita nak gunakan 3 unit, dan span angle adalah 360. Saya cuba apply dulu, tengok jadi ataupun tidak. Okey, so kalau dah preview jadi tu, saya just cancel aja lah. Okey, seterusnya kita akan buat figure yang kita dah buat tadi pada bahagian bawah. So cara dia, kita kena keluarkan dia punya mirror dulu. Okey, sebelum kita buat benda yang figure yang kita buat tadi di bahagian bawah, so kita kena keluarkan dia punya plane dulu. So kita kena keluarkan plane tengah dahulu sebagai assistant untuk kita copy ataupun mirror dia ke bawah lah. Kita nak gunakan kaedah dalam 3D mode ni, kita akan mirrorkan ketiga-tiga figure yang kita dah buat tadi ke bawah dengan kita keluarkan dia punya plane di tengah-tengah objek. Okey, so caranya kita klik pada datum plane. Okey, kita klik terus pada ikon datum ni, datum plane. So di sini pada bahagian invert ni, kita drop down, klik pada drop down menu, klik pada bisector. Okey, kita nak bagi pada dua surface kan, kita nak keluarkan pada pada pembahagi dua. Klik pada bisector, kemudian klik pada face tengah dan klik pada face bawah. Kita rotate lah. Okey, so bila kita klik atas dan bawah, saya klik apply. Offset ni saya tak nak, saya uncheck pada offset dan saya apply. Okey, nampak tak? Bila saya klik apply, dia punya plane yang kita wujudkan pada bisector tadi, dia akan terbagi pada ataupun terletak pada dua bahagian lah, membagi dua bahagian pada objek ketinggian ni. Okey, bila dah keluarkan dia punya datum plane ni, so kamu boleh klik pada mirror feature. Okey, bahagian highlight ni dia seterusnya kita select kan. So kita rotate dulu, klik pada, pastikan ketiga-tiga figure ni kita selected kita klik betul-betul. So bila kita select yang sini, perasan tak yang bahagian sini bawah ni dia tak select sebenarnya? Nampak tak? Bila saya select, bila saya bawakan cursor di sini, bahagian yang bawah ni dia tak highlight. Nampak tak? Kan? Jadi kamu kena select betul semua sekali. So bila bahagian kuning ni, bahagian yang sini dia belum kuning lagi kan. So kamu kena select dululah ke semua tempat yang dikehendaki. Okey, ketiga-tiga tempat ni dengan cukup dan complete, baru kamu klik ataupun pergi ke langkah seterusnya. Okey, bila dah habis, klik mirror plane ni, kita klik pada existing plane dan klik pada plane yang tengah-tengah kita buat tadi. Faham kita tukar pada existing plane, klik pada existing plane yang kita buat tadi dan kita klik apply. Okey, apply dan kita boleh cancel lah. Kita tekan N untuk asymmetry. So kita dapat ke semua bahagian ni pada atas dan bawah. Okey, kita nak tutup ataupun kita nak hide kita punya plane yang kat tengah ni, sama juga kita boleh klik pada mata ni, kita uncheck dia. So dia akan hide lah. Jangan delete kalau delete dia akan hilang. Mungkin kita akan nak gunakan lagi di sebelah sini, kita just hide kan pada benda ni. Okey, kita punya objek hampir separuh siap. Tapi sebelum tu, kalau kamu tengok pada bahagian view ni, okey, contoh kamu dah rasa macam bosan nak tengok dia punya view yang ada ni kan, kamu boleh tengok di sini. Kita boleh tukar dia punya pada group display ni. Kalau kamu klik pada perspektif, dia akan nampak beza kat situ lah kan. Pada style ni pun kamu boleh tengok ataupun nak showkan shaded with edge ataupun shaded saja, dia tak ada edge, garisan-garisan yang kat luar tu, dia akan nampak macam ni lah.
So kamu boleh pastikan ataupun kamu boleh select mengikut kesesuaian yang kamu nak lah. Dan ia juga bergantung kepada graphic card yang kamu ada. Kalau dia punya, kamu punya graphic card tu jenis yang agak high power, dia akan cepat lah proses dia punya image tu. Dia kalau graphic card kamu tak cukup kuasa, low spec, jenis yang tak high performance, dia akan efek pada performance ataupun kita punya kerja nantilah. So kamu disarankan untuk memilih pada view yang sesuai lah. Memanglah kadang kalau contoh di sini pada bahagian style ni saya select pada true shading, dia akan nampak cantik lah kan, macam ni kan. Nampak ada bayang-bayang apa. Okey, mungkin kamu boleh teruskan macam ni. Kalau kamu ni komputer dia support pada view macam ni, kamu boleh teruskan. Dan kalau kamu tak nak, just kamu boleh klik pada yang asal. Okey, terpulang kamu Dan pada background ni, kalau kamu nak tukar background warna dark grey ke, dia akan follow lah warna white. Untuk yang ni dia tak keluar. Untuk yang bila dah jadi macam true shading ni, dia tak keluar. Okay, so ni macam asal lah ni. Dan perspektif ni jangan on kalau kamu tak nak dia aktif. Okay, kita teruskan, klik pada N untuk isometric. Okay, sebelum tu saya ingin ingatkan kepada semua, pastikan kamu save kamu punya drawing dari semasa ke semasa lah, untuk memastikan kamu punya file tu sentiasa dalam keadaan save. Terus klik pada Ctrl S ataupun klik pada save ikon di atas ni. Okey, kita teruskan. Kita nak lukis pada bahagian hadapan ni. So kalau kita tengok di sini, daripada center circle yang tengah ni ke hadapan pada surface yang flat ni, kita tengok jarak dia adalah 40.9. Center circle ke hadapan sini 40.9. So macam mana kita nak lukis pada bahagian hadapan ni? Sebab kat sini dia punya surface adalah curve kan. Kalau macam tadi kita nak buat sketch pada surface yang atas ni, kita just klik pada flat surface ni saja. Untuk lukisan depan ni macam mana? So kaedah dia sama macam kita gunakan software Inventor ataupun mungkin software yang lain. So kita kena create dia punya new plane. Okay, cara dia kita kena keluarkan dia punya new plane. So kita kena, pertama kali kita kena keluarkan dia punya axis plane, ataupun kalau kita tengok di sini drop down datum ni, datum axis, kita kena keluarkan dia punya datum axis ni dulu. So klik pada datum axis. So klik pada bahagian yang curve ni lah, sama ada dalam ataupun luar, dia akan bentuk dia punya axis. So pastikan kamu klik pada face of extrude. Okay, so dia akan dapat garisan axis yang lebih panjang lah. Kamu boleh klik apply dan cancel. So kita nampak punya garisan axis tu pada bahagian tengah ni lah kan. Okay, klik tekan N semula untuk isometric. Okay, pastikan dia berada pada bahagian hadapan ni. Sebab tu saya tekan pada isometric view tadi. Sebab kalau kita dah rotate kita punya objek ni, kita tak tahu, kita mungkin lupa ataupun kita tak tahu mana face yang kita nak keluarkan dia punya plane tu. Tekan semula pada N untuk isometric. Okey, kita akan pastikan lukis pada bahagian hadapan sini, bahagian kiri, bukan kanan ataupun bukan belakang sini Okey. Seterusnya klik pada drop down datum ni, klik pada datum plane. Okey, so bila datum plane ni dah keluar, so pada sini kita akan wujudkan plane baru lah, ataupun datum plane baru. So caranya kat sini ada macam-macam kaedah Kalau kita tengok di sini, kita akan wujudkan satu plane baru dalam keadaan plane tu berada pada bahagian face hadapan ni dengan jarak yang betul daripada center circle ni lah, ataupun daripada axis ini. Okay, caranya macam mana? Kalau kita tengok kaedah yang saya nak tunjuk di sini, kita di sini ada macam-macam kaedah nak keluarkan datum tu.
Mungkin salah satunya kamu akan gunakan ia pada projek-projek yang lain nanti, ataupun pada part yang lain. Tapi kat sini kita akan gunakan point and direction. Okey, klik pada point and direction. Kemudian di sini specify point, kamu bawakan cursor pada bahagian curve sini. Okey, pada curve yang sini pada curve yang preview warna kuning ni kamu klik. Okey, bila kamu klik di sini, dia akan ada arrow yang ada banyak ni kan. So arrow ni kalau kamu tengok daripada atas, bila saya klik pada surface yang cube warna merah ni, klik. Okey, dia punya arrow yang depan ni memang dia akan menunjuk pada bahagian depan lah, secara tepat yang tempat kita nak keluarkan plane tu. Bukan kiri, bukan kanan, bukan belakang. So kita kembali pada end ataupun isometric semula. Pastikan kamu klik pada arrow yang hadapan tadi. Okey, bila kamu klik pada arrow yang hadapan tu, dia akan wujud satu plane pada bahagian axis ataupun tengah-tengah ni. Betul tak? So di sini kamu kena pastikan dia punya datum ni keluar, dia punya plane ni keluar dengan arrow ke hadapan. Dan di sini saya nak kamu ataupun kita akan buat setting seterusnya. Period orientation tak ada apa. Kalau kita nak reverse direction, dia akan menghala ke belakang, tapi tak betul lah, kita nak biar dia menghala ke depan. Okey, seterusnya offset. Okey, pada offset ni kamu check kan, ataupun kamu tick di sini, sebab kita memang nak offsetkan benda ni ke hadapan. So memang itulah yang kita nak, sebab kita akan anjakkan daripada tengah hingga ke hadapan dengan jarak 40.9. So kita masukkanlah dia punya distance offset adalah 40.9. Okey, so bila dah okey, setting tak ada apa, kita biar saja apply dan okey, tengok. Okey, so betul lah ni. So kalau kamu tengok dia ada hadapan, dia dah beranjak daripada center sini ke hadapan dengan jarak 40.9, dan dia akan keluar dia punya plane baru ni. Kita just cancel dan kita boleh klik sketch dan klik pada plane yang kita buat tadi tu, bukan plane yang front bukan plane yang lain-lain kecuali yang ini yang kita buat tadi. Okey, klik pada plane yang betul lah, plane yang kita buat kecil tadi. Okey, so kita just klik okey. Okey, so dia akan berada pada plane yang kita face pada plane yang baru tu lah. Okey, so di sini kita boleh mulakan ataupun buat dia punya circle tu. Kalau kita tengok di sini, dia ada circle besar dengan jarak daripada bawah ni. So ni ketinggian total dia adalah 57.2. Kita dah direct ataupun kita dah extrude yang mula-mula tadi, ketinggian dia. Kemudian jarak dia adalah bagi dua ni lah, 28.6. So kita kira dia memang bagi dua lah ni, dia punya center of dua circle ni. Okay, so kita tengok circle yang luar ni adalah diameter 50.8. Okay, kita buat dulu. So klik pada circle. Okay, so bila center ni, macam tadi juga saya dragkan ke atas. Okay, pastikan dia serenjang kita drag ataupun kita biarkan dia punya line kuning ataupun dot line ni serenjang daripada sini. Ini dia punya apa ni, origin yang bawah sekali dah kan. Bawakan ke atas. Pastikan dia ada line kuning dot line tu, dan dia punya point warna biru dan merah tu memang betul-betul naik daripada bawah. Okey, so bila dia keluar dari preview tu, saya nak XC tu biarkan kosong, skip dulu, dan saya tekan button tab pada keyboard untuk edit dia punya distance YC ataupun nilai Y kepada jarak yang kita nak lah, iaitu 28.6. So kita enter. Pastikan bila kamu enter pertama kali tu, yang atas tu dia akan tanya semula tau. Kamu kena pastikan kamu type kosong balik lah. Untuk kalau kamu terus enter pada nilai tadi tu, dia akan follow yang tak betul lah kan. So kamu kena pastikan kosong nilai X dan Y adalah 28.6. Baru kamu tekan enter. Okay, so bila kamu enter, dia akan define dia punya center circle tu. Baru kamu boleh buat dia punya ni lah, berapa diameter yang luar tu, 50.8. Okay, so 50.8. Jadi kamu boleh escape command. So kamu
N untuk isometric semula, finish sketch, N semula, dan untuk extrude klik pada button extrude. Okey, dia dah dapat ataupun dia dah jumpa dia punya profile curve yang kita nak select tu. Dia dah preview kan, so betul lah tu kan, dah tak payah ubah apa-apa. Cuma di sini kalau kamu tengok dia punya direction adalah ke hadapan, dia bukan menghala ke body tu lah. Nampak dia punya direction dia ke depan, kita kena reversekan ke belakang lah. Ok, so kita kena klik pada direction, klik pada reverse direction. So reverse direction kat sini dia akan keluar macam ni. Ok, dia tak siap lagi ni, so kita kena tengok di sini start dia. Ok, biarkan distance kosong, kita memang nak daripada mula kosong. Ok, pada distance pada N ni di sini ada tunjuk value ada, dia keluarkan icon kat sini ataupun nilai kat sini adalah value berapa, tapi kita tak nak value, kita nak kat sini dia ada beberapa lagi option yang kita boleh pilih kat sini. Kita just select kat sini until next, until next. So dia akan extend ataupun extrude dia punya profile ni, curve ni kepada body punya badan ni. So dia akan dapat kat sini ni lah dia punya distance yang tepat. Ok, kalau kamu tengok dekat sini, nampak tak dia punya preview ni, dia akan to next ni, dia akan berlubang ataupun hollow sampai ke belakang. Sebab apa dia jadi macam tu? Ok, sebab jadi macam ni, kita kena tukar nilai kat sini. Ada boolean ni, kita atau boolean dia punya makna dia ataupun masuk kat sini sama ada subtract ni, kita kena tukar dia punya sini adalah unite. Dia ada subtract, ada unite, ada intersect. Kamu kena faham lah, dia jadi gabung sekali jadi tolak ataupun jadi intersect. Dia ada macam-macam benda kat sini lah, kamu kena pilih. So kat sini kita kena klik unite. Kena klik unite. So boleh kena klik unite, dia akan tak jadi lubang macam tadi lah kan. Tadi dia klik pada invert tak silap saya kan, invert ke subtract, mana satu lah, subtract, dia akan jadi lubang sampai hujung. So kita tak nak, klik pada unite dan kamu boleh apply. Yang lain kita tak boleh tengok lah. Apply dan cancel. Ok, dapat tak? Dia akan apa ni, dia akan extrude ke belakang dan mengenai body sampai tepi lah, tanpa kita meletakkan dia punya distance. Ok, ok, di sini tekan N semula untuk isometric. Ok, kalau kita tengok di belakang ni, dia ada circle juga sebenarnya. Ada jenis, ada satu figure yang timbul kat belakang ni dengan jarak daripada surface hadapan ni ke belakang adalah 82.3, dan dia ada satu circle yang timbul di belakang ni dengan diameter 19. Ok, kita buat benda tu. Sama juga, klik pada datum plane. Ok, kat sini cuba kita select kat sini, ada tak add distance. Cubalah klik pada sini. Ok, klik pada add distance, kemudian klik pada icon, klik pada plane yang kita buat tadi. Direction ni pastikan kita ke belakang lah kan, kita nak dia offset ke belakang. Nampak tak arrow dia tu, yang kecil ni, dia keluar nampak kecil tu, depan dan belakang. So pastikan dia ke belakang. Dan nilai distance untuk kita offset tu, kita kena nyatakan kat situ lah, ataupun kat sini, saya tak pasti. Sini kan lebih jelas kan, reverse direction ni, saya nak dia ke belakang. Ok, so kita distance ni kita masukkan. Jarak dia tadi adalah 82.3. Apply dan cancel lah, bila dah keluar kat belakang ni sebetulnya tu. Ok, so kita lihat dari sini, sini ke sini 82.3 daripada pandangan sisi kan. So kita tukar kepada pandangan belakang lagi. Ok, so ni pandangan belakang lah ni.
Okey, so bila dah pandangan belakang, saya nak rotatekan sikit biar nampak mana depan, mana belakang kat sini, mana plane yang depan, mana belakang. So kita klik sketch dan klik pada plane yang dekat belakang ni. Klik pada secara tepat lah, jangan klik yang sini, tapi yang sini yang kecil yang kita baru keluarkan tadi. Okey, bila kita dah klik dan kita klik pada OK. Okey, so dia macam terbalik ni kan, tapi tak kisahlah, yang penting kita tahu yang apa ni sekarang depan, sisi, dan kalau kamu klik lagi pada penjuru ni, dia akan kembali pada belakang dia. Ni, so ni kat belakang lah ni. Okey, pastikan kamu mahirkan diri dengan view cube ni. So ni adalah pandangan belakang dia. Okey, so kamu boleh just buat dia punya benda tu lah. So daripada sini, macam tadi juga kaedah dia sama, dragkan ke atas, pastikan kosong, kamu type dulu. Cuba kosong, tekan tab untuk nilai yang bawah tu. Nilai dia sama dengan yang tadi, 28.6. Enter. Ini kan enter betul atas, memang kena tekan kosong lagi sekali, biar dia faham lah. Okey, so diameter yang kita nak masukkan di situ, dia pergi bawah ni. Tak apa. Saya klik je lah. Saya klik circle dari sini, saya bawakan ke atas sini. Mungkin tadi kena masukkan nilai negatif lah kan, sebab dia tadi detect ke atas kan, sebab arrow ni pun ke atas. Tak apa, klik sahaja pada mana-mana point. Okey, diameter ni berapa tadi? Pastikan dia punya arrow ataupun center circle yang kamu drag searah ke atas daripada origin, dengan diameter adalah 19. Okey, dari sini kamu escape dan kamu boleh klik di tempat sini dan bawah sini. Escape dulu, klik sini dan bawah sini. Okey, dia keluar dari situ pula. Tak apa, sini sampai nampak tu. Kamu kena keluarkan dia punya ni, kena keluarkan dia punya apa, saya tunjukkan kaedah macam mana kita nak edit dia punya dimension ataupun location untuk kita punya circle yang kita buat tadi. Klik sini, center sini ke bawah, dia akan keluar. So ni kamu boleh tarik keluar lah. Kalau kamu rasa dia tak sesuai kat sini, kamu tarik keluar. Okay, so kamu boleh tukar dia punya dimension ni, double klik dan masukkan jadi nilai yang kamu nak. Sama juga kaedah macam yang tadi kan. Cuma tadi saya tak letak negatif direction lah sebab dia ke bawah tadi kan. Okay, kamu masukkan jarak dia 28.6. Okay, sama juga, dia akan dapat center kepada tengah-tengah ni kan. Okay, sama 28.6. Okay, kat situ kamu cuba rotate sikit untuk pandangan yang lebih jelas. Okay, boleh dapat pandangan yang lebih jelas macam ni. Okay, finish sketch, rotate sikit lagi, extrude. Okay, dapat dia punya curve ni, dia punya profile, reverse direction. Okay, so distance dia kat sini to next ataupun until next. Okay, so kat sini bila kita klik tadi, sebelum ni kita bukan klik unite kan, kita klik subtract ke apa. So subtract dia akan lubang sampai hujung. Dia akan apalah, macam-macam lah, dia ada macam-macam apa ni kan, kaedah kat sini. So kita klik unite, tak ada pening, kita just apply dan cancel. Okay, so dapatlah kat situ. Klik pada N untuk isometric. Ok, kita teruskan. Kita akan buat hole yang ada pada bahagian depan ni. So kalau kita tengok pada soalan, dia ada dua ukuran diameter. Kalau tengok spek di sini, macam saya kata tadi, ini adalah ikon untuk simbol counter bore. Counter bore maksudnya ada dua circle
yang berbeza, ada dua hole pada dua circle yang berbeza, dua diameter yang berbeza, dan dua dip yang berbeza juga. Okey, so kita lihat pada diameter yang paling besar dululah. Sini diameter yang paling besar, yang luar ni, maksudnya yang paling besar yang luar lah kan. Ataupun okey, saya buat diameter yang luar dulu. Kat sini 14, yang dalam, dip yang dalam tu adalah 71.5. Kemudian diameter yang besar yang kat luar ni 22.2, diameter dia 6.35 ke dalam dip. Okey, so kita buat diameter 22.2 ni dulu yang kat luar. So cara dia senang saja, sketch, klik surface depan. Okey, so klik circle daripada center tadi yang ada ni, klik dan drag keluar. Diameter yang kita nak adalah 22.2. Okey, enter, dan kamu boleh skip untuk matlahan. Okey, tekan N untuk isometric, zoom sikit, kemudian finish sketch. Okey, kat sini saya nak terus gunakan hole icon ataupun hole punya proses untuk kita buat counter bore tu. Klik pada hole, kemudian di sini pada selection yang mula-mula ni, klik pada counter bore. Kemudian okey, specify point. Saya kena klik point yang okey, kat sinilah ataupun sini. Ke sini dia akan define point tengah-tengah yang preview mana merah dan biru tu. Klik center ni, arch of center ataupun ni kita pilih arch of center. Okey, dia akan tunjuk preview ni. Yang ada ni kita biarkan dulu sebab ni kita belum buat apa-apa lagi kan. Okey, so kita klik kat sini, hole size, klik pada custom, kemudian hole diameter dia adalah follow yang tadi tu 14.3, enter. Kemudian si bore diameter, counter bore diameter, kita select 22.2 yang tadi tu, enter. Okey, kemudian pada limit ni, value dan dia punya depth dia kita follow yang expect tadi lah, 6.35. Okey, okey, tak siap lagi. Sebaiknya yang dalam diameter yang kecil yang dalam tu dia tak siap lagi kan. So tak apa, kita pergi pada bahagian limit ni. Pada bahagian depth limit kita select value. Okey, memang kita nak masukkan value, dan pada hole depth ni kita masukkan tadi itulah. Kita kira pada bahagian sini kita kena tambahkan maksudnya di sini nilai depth yang mula-mula ni 71.5 ni tambahkan dengan nilai 6.35. Okey, so pada bahagian hole depth ni kita tambahkanlah 71.5 tambah 6.35, baru dia akan sampai ujung lah kan, sebab dia nak extend sampai ke dalam. Okey, kemudian depth tu kita sini ambil tip saja, tak perlu ambil shoulder. Kalau kita tengok, kita rotatekan sikit, beza shoulder. Okey, nampak shoulder dengan tip ni kita select tip lah. Dan tip angle ni saya nak kamu pilih kosong je. Jangan ambil ada angle berapa, saya tak nak, sebab nanti dia akan kacau lah dia punya. Kalau kita dah tukar angle kosong, dia punya nilai tu dah tak ada apa dah preview dia sama, dia akan ke dalam kan. Okey,
dia punya bowline kat sini, memang kita kena pilih subtract lah, sebab kita nak buang dia punya ni kan. Jangan klik unite, kita nak buang, so kita klik pada subtract. So kita apply dan ok, so kita cancel lah untuk ni. Ok, so kita boleh nampak di situ, bila kita rotate, dia punya lubang tu dia akan sampai ke belakang. So kalau kita nak lebih jelas, kita boleh klik pada tab view sini, kita klik pada wireframe. So bila kita klik pada wireframe, kita akan nampak wireframe ni sampai ke belakang lah. Dia punya lubang yang contour bore yang kecil tu, dia akan sampai ke belakang sini. Kita akan tembus kita akan tembus. Ok, so kita kembali pada style yang tadi lah. Ok, tekan N untuk isometric. So kita punya objek dah hampir siap lah, kecuali pada kalau kita tengok di bahagian hadapan sini ada dia punya lubang skru yang ada 3 ni. So macam mana kita nak buat? So sama juga kaedah dia macam tadi, kita buat satu dulu. Klik pada tab home dulu, klik pada sketch. Macam tadi juga, klik pada surface yang hadapan sini. Ok, kemudian zoom sikit dan kita klik pada point yang seterusnya. Ok, kita nak buat dia punya circle dulu. Tengok soalan, dia punya titik tengah kepada circle ni merupakan macam satu circle kan, iaitu kita panggil BC. Apa BC board circle. BC, kalau saya tak silap nama dia board circle lah. Tadi dia keluar kan, board circle. Ok, dia punya board circle ni, dia punya diameter adalah 38.1 dan diameter kepada bulatan yang kecil yang ada 3 ni, kalau kita tengok spek kat sini 3 M 4.5, maksudnya jarak dia ataupun diameter dia adalah 4.5 lah. Ini merupakan lubang skru tu 4.5 mm, M 4.5 dia punya saiz lubang skru, dan saiz straight dia 0.75, deep 9.35. ok, kita buat diameter yang luar dulu, 38.1 diameter. ok, circle, define center dulu, existing point. ok, diameter dia adalah yang saya kata tadi 38.1. ok, escape 2 kali, tekan circle lagi untuk kita membentuk satu ni. ok, pastikan dia berada pada tengah-tengah ni lah. ok, diameter dia adalah 4.5. ok, batal arahan, tekan escape 2 kali, kemudian finish sketch, dan di situ kita boleh buat hole terus lah. ok, pada bahagian hole ni, untuk setting yang kita perlu adalah kita klik pada threaded, kemudian berikutnya pada bahagian form, biarkan pada metric cost. ok, kemudian kat sini dah ada lah M10.1.5, ini size straight tapi sebab tadi kita punya skru tadi M4.5 kan, so kita follow lah M4.5. ok, so 0.7 dia punya size straight. Kalau kita tengok yang kita punya tadi 0.7, boleh lah tu, tak apa, tak ada masalah. Kita ambil 0.7, lepas tu kat bawah ni ada radial engage 0.75, follow pada spec, sebab tadi tak ada 0.75 kat atas ni, kita ambil radial engage. ok, kemudian pada thread depth type kita ambil custom, tak ada apa kat sini. Pada thread depth kita ambil 6.75. ok, sama. Kemudian ambil kepada right handed. ok, saya harap kamu faham lah, right handed, left handed ni kan dia punya
arah untuk kita, dia punya trade tu punya arah ulir untuk trade, buka arah jam iaitu clockwise. Kalau left handed ni jarang gunalah, ini lebih kepada kalau kita punya arah screw tu kita buat right handed pun tak boleh, kita buat left handed lah mengikut situasi yang diperlukan. Tapi biasanya kita ambil untuk area sini kita gunakan right handed, arah buka jam, arah buka screw tu clockwise. Okey, pada bahagian limit di bawah sini, okey, saya belum specify point dulu. Saya klik pada specify point, klik pada specify zoom pada circle ni. Boleh tak saya zoomkan pada drawing, select pada circle yang kita buat tadi lah, yang ini. Okey, bila saya klik dia akan define dia punya center dekat sini lah. Okey, so dia dah jumpa dia punya tempat ni. Okey, limit, okey, depth limit saya ambil value, tak ada apa, biarkan, kekalkan. Dan hole depth ni kita follow dia punya ni, dia punya spec lah, tadi 9.35. So yang lain tak ada apa, ni tip ni just follow je lah. Tak ada apa, sebab ni tak penting. Kalau ada angle tak ada angle, kita select shoulder pun dia tak boleh nak ubah dia punya yang tu, dia punya ni. Biarkan saja, tak ada apa. Okey, ni biarkan pada subtract, dan kita boleh apply dan okey lah. So kalau aku tengok pada sini, kita akan nampak dia punya lubang tu. Okey, untuk NXCAD punya Siemens software ni, dia tak nampak dia punya preview So kalau sempat, kalau dalam Autodesk Inventor dia boleh buat, dia nampak dia punya bentuk ataupun ruang dalaman lubang skru ni, dia ada macam punya thread tu kan. Yang ni tak apa, yang ni tak ada. Tapi tak apa, kita boleh, kalau sempat kita boleh previewkan benda tu. Kita akan, dia tak terus nampak dia preview tu. Maksudnya kat sini kita kena buat satu lagi proses untuk nampakkan dia punya thread ni. Okey, itu tak apa, kita akan buat nanti. Okey, tak apa, kita cuba buat benda yang macam tadi kita dah buat, iaitu kita nak arraykan dia. Kita gunakan pattern feature, klik pada pattern feature yang kita nak buat ni. Okey, select pada feature, kemudian circular kita biarkan, specify vector, klik dan klik pada surface yang luar ni, ataupun sini pun boleh, sebab kita nak dia dalam satu bulatan kan. So kita boleh select luar ataupun dalam, tak ada masalah, dua-dua pun boleh. Okey, so bila dia detect dia punya vektor tu, kita okey, dia punya count and span memang betul 3 yang kita nak, dan span angle adalah 360, dan kita cuba apply, dia jadi tak? Okey, so apply dan cancel lah. Okey, so kita dah siap kita punya part yang nama body ni. So kita hidekan dulu apa plane, axis ataupun sketch yang kita tak perlu dulu. Datum axis kita tak nak tunjuk, sketch datum plane ni pun tak nak tunjuk, tutup. Sketch ni kita tutup, yang ada nama sketch ni kita tutup je lah. So dia tak kacau kat situ. Tapi yang ni jangan tutup, kalau tutup tak nampak dia, bukan dia akan hilang semua. So, sketch ni pun tutup. So yang plane ni, ni kita tutup yang depan ni. Okey, so okey. Okey, kalau kita nak tunjuk macam saya kata tadi, kalau kita nak tunjuk dia punya skru tu, kita akan buat satu lagi proses kat sini. Tapi benda ni kalau tak buat pun tak apa, sebab dia cuma kita nak tunjuk preview je kan. Okey, tak apa. So kita nak, kalau kita nak buat dia punya skru tu, preview tu, kita klik pada detail feature, klik pada more ni, ada tak detail feature kat sini. Okey, sini detail feature, dan dia ada thread. Nampak so ada detail feature dan thread di sini, klik. Okey, so kita zoomkan kita punya objek secara sesuai dulu. Dia akan
tunjuk kat sini dia ada simbolik dan detail. Saya cuba simbolik dulu. Saya klik pada dia suruh kat sini ada face dan select cylinder. So kita select satu persatu lah. 1, 2 dan 3. Oh, dia suruh buat satu persatu. Tak apa, kita buat satu dulu. Sebab sini dia ada alert kat sini, thread overlap. So kita buat satu dulu. Okay. So kat situ table thread metric cross 45. Saya cuba apply tu. Sebab tadi dia dah follow yang tadi ni kan. Okay, kita apply. Oh, dia tak jadi. Dia nak, saya cuba apply dulu. Oh, dia tak nak. Saya cuba reset dulu. Okay, simbolik. Saya select pada satu circle dulu. Okay, yang ni dah ikut yang tadi. Saya apply. Oh, dia tak nak. Oh, saya kena select pada detail select pada detail. Oh, ni pun kena satu persatu juga. Tak apa, kita buat satu dulu. Kita apply. Yang ni satu, apply. Dan yang ni juga kita apply. Yang ni memang dah ikut yang tadi metric cost, apa benda tadi yang follow yang tadi ni lah. So kita just apply saja dan kita boleh cancel. So dia akan nampak lah dia punya lubang skru tu kan. Okay, so bila dah ok, kita just klik pada isometric dan kita boleh save. Dan kita dah siap kita punya part yang pertama, iaitu part yang nama body.